Dengar kita orang Semunjan. Jangan kita orang kesal dudi hari anak cucu kita di Semunjan ya. Dah dudi hari kelaksik bertanah. Assalamualaikum, bersama saya Mahmud Epa dalam podcast Lawyer Sarawak. Okey, hari itu kita bersama dengan seorang aktivis tanah hak adat yang kita tidak asing lagi, saudara Hapani Fadil. Okey, terima kasih. Okey. Okey, tuan. Kita nak cerita sikit pasal apa yang berlaku sebenarnya di Semunjan. Since kami boleh promote sikit lah. Saudara Hapani Fadil tu adalah calon untuk N25 Semunjan. Okey. Jadi di sampingnya sebelumnya dicalonkan untuk punya sudah aktif dengan aktiviti menuntut hak orang-orang kampung di sekitar Semunjan. Jadi nyatutlah yang banyak memberi maklumat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Semunjan. So dapat dinafikan lagi lah kepimpinan dalam untuknya menjadi calon N25 Semunjan tu adalah yang paling tepat sekali. Jadi tuan, Terima kasih saudara Mahmud kita. Terima kasih. Okey tuan, boleh kita cerita sikitkah macam ni permulaan yang berlaku dalam kes saudara Senabong kan? Ya, Tuan Senabong. Tuan Senabong. Jadi banyak orang nanya kami apa sebenarnya yang berlaku. Okey. Jadi mohon untuk tuan empunlah kelakar madah macam ni cerita sebenarnya. InsyaAllah. Jadi sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada penerbit Lawyer Sarawak kita, saudara Mahmud, yang memanggil saya dengan berloya kita di dalam media ini. Terima kasih diberi peluang keemasan untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat kita, terutama sekali di kawasan Semunjan. Terima kasih kepada saudara Mahmud. Inilah peluang keemasan yang diberi kepada saya untuk menyampaikan isu yang berlaku di kawasan-kawasan kita sendiri. Jadi sebelum itu saya ingin menyatakan, insya-Allah sekiranya saya diberi peluang untuk calon sebagai calon parti PKR di N25 Semunjan, insya-Allah saya akan lakukan yang terbaik untuk penduduk dan pengundi di Semunjan. Jadi sebelum saya nak mengupaskan tentang apa yang berlaku semalam yang berada di Balai Polis Semunjan, sebelum tu pun peluang tu yang saya gunakan apabila saudara Mahmud memanggil saya untuk memberi tahu adik kakak, saudara mara kita, bapa ataupun nenek datuk kita di Semunjannya sebagai pengundi. Masa itulah masa kita buat perubahan. Seperti mana yang saudara Mahmud nyatakan tadi, memang betul dan tepat apa yang saudara Mahmud nyatakan. Saya antara aktivis yang lama berjuang kepada penduduk kampung di Semunjan, terutama sekali sebelum ini saya pernah ditahan oleh pihak polis dengan dituduh menceroboh kawasan ladang company. Jadi apakah kita penduduk kampung dikatakan menceroboh kawasan kita diri kita pun. Jadi sikit sebanyak apa yang saya ceritakan ini dengan di kawasan saya sendiri di Kampung Lubuk Buntin, dengan kawasan yang dikatakan diketuai oleh Tuan Senabong kita dan rakan-rakan beliau semalam adalah benda yang sama. Maksud saya sama. Di Lubuk Buntin saya nyatakan tentang tapak pemesan kampung. Apabila tapak pemesan kampung ini adalah untuk orang kampung, kenapa diserah kepada company? Satu perkara yang pelik dan tidak masuk akal.
kalau pihak pemimpin GPS boleh menyatakan kenyataan ini, boleh beritahu kepada orang Semunjan, apakah pemimpin, terutama sekali Ketua Menteri Sarawak, berani menyerahkan hak orang kampung kepada company, boleh nyatakan. Saya persilakan. Jadi saya rasa-rasa bersemangat saya di dalam media Lawyer Sarawak tu. Apabila saudara Mahmud beri peluang saya tu, berdegar-degar rasa saya untuk menyatakan kesungguhan saya untuk menyampaikan maklumat. Sebelum tu, mun wang belum dapat dengar apa yang saya sampai tu, peluang saya di dalam Lawyer Sarawak tu beri tahu dengan adik kakak kita. Di kawasan Lubuk Buntin ya terutama sekali. Kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Lubuk Buntin, terutama sekali di Semunjan. Pemimpin kita di sini tempatnya. Kena sidak tu berdiam diri. Kenapa hak kita pun tapak pembesaran kampung diberi kepada company? Satu perkara yang pelik. Pelik tapi benar. Ini yang berlaku. Ternyata tercatat di dalam Land and Survey menyatakan cadangan tapak pembesaran kampung Lubuk Buntin diserah kepada company. Satu perkara yang dirasakan oleh saya kesalahan besar oleh pemimpin-pemimpin yang diterajui oleh kerajaan sebelum ini adalah kerajaan BN. Apabila kerajaan BN dah tumbang, bertukar kepada kerajaan GPS, sehingga hari ini tidak ada pemimpin seorang pun daripada GPS untuk mempertahankan hak tapak cadangan pembesaran kampung Lubuk Buntin kepada hak yang diberi kepada orang kampung. Satu perkara yang pelik tapi benar. Dan saya menyatakan saudara Mahmud, makin semangat saya tentang hal semalam. Sebenarnya kisah Tuan Senabung kita ni, alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan saya, Tuan Senabung dan pihak yang dituduh, dan kepada pejuang-pejuang Tanah Adat Bumi Putra yang datang memberi sokongan yang padu semalam. Jadi saya rasa bangga dengan kehadiran pejuang-pejuang Tanah Adat yang bersama berkumpul di Balai Polis Semunjan. Bukan kami berkumpul untuk semata-mata untuk melanggar SOP, bukan. Ini kami berjuang tentang hak kami. Hak kami ya getinya dipinggir oleh pemimpin-pemimpin kita. Tapi apabila kita bercerita hal pemimpin kita ini tidak serius tentang apa yang permasalahan penduduk kita, tentang isu tanah yang sekarang ini menjadi isu hangat, ceritanya jadi bertukar. Apabila sebelum itu pihak Senabung dengan rakan-rakannya dituduh menceroboh kawasan ladang kelapa sawit di kawasan yang mereka tahan antara penduduk kampung kepada pihak company. Jadi kini itu jadi bertukar. Pelik tapi benar. Apa sebab kita madah cerita pelik tapi benar? Seolah-olah pihak penguasa ini sebenarnya kita fikir pihak polis menjaga keamanan di kawasan Semunjannya. Ya sepatutnya. Jangan ada secara yang dirasa kita salah guna kuasa pihak penguasa kita di kawasan Semunjannya. Tapi apa yang berlaku, yang saya ketahui, baru-baru mengetahui bahawa sidak tu dah lain dah. Apabila saya madah cerita lain, baik nasib lawyer kami orang tu nang boleh tahan. Okay. Mun jenis minta maaf lah saya menyatakan di dalam Lawyer Sarawak tu, mun tuan yang saya hormati, yang berbahagia, Tuan Lawyer Dominic Ng dengar apa yang saya nyatakan ini, ndak patut juga lawyer yang bahasa kesat yang saya keluar ini minta ampun, minta maaf. Apa yang dinyatakan saya? Si ada lawyer yang bodoh yang menyatakan cerita yang kebenaran tu untuk kami orang datang di balai polis menyatakan ketidakadilan mereka terhadap pejuang-pejuang Tanah Adat Bumi Putra yang diketuai oleh Senabung tu. Jadi ceritanya saudara Mahmud macam tu ceritanya sebenarnya. Mungkin kita nak tahu. Sidak tu telah didakwa secara berterusan oleh pihak polis.
Okey. Kini lebih kurang 7 ataupun 8 kes atas kejadian serupa di lokasi yang sama dan untuk kesalahan yang sama, cuma berbezanya adalah tarikh. Okey. Jadi yang pelik juga apabila nanggar gambar yang dah kita nanggar mari. Jadi kami pun baru mengetahui bahawa pihak polis telah membuat bukti rekaan terhadap pembela NCR Okey. yang berani tampil berjuang di atas tanah adat Sidak Nyampun. Jadi Sidak tu seolah-olah nak ngeretak orang kampung. Jadi salah geretak. Jadi seolah-olah saya tu macam cerita arwah Datuk Denan. Sebabnya salah orang you. Salah orang. Sidak tu salah orang. Okey. Tapi apabila dah bertemu dengan aktivis seperti saya, aktivis seperti saudara Senabong dan rakan-rakan yang lain yang berani tampil untuk memperjuangkan apa yang dimaksudkan kita mempertahankan hak di kawasan kita pun. Jadi saya rasa kita nak nanggar pemimpin Sidak GPS ni ada Sidak tu yang beria-ia untuk menyatakan kesungguhan untuk nak mempertahankan tanah apabila yang kita nyatakan sampai ke hari itu. Belum ada. Saya nang madah minta maaf lah. CM kena tu ada di kawasan Gedong. Mungkin ada nak dirasminya di Gedong. Coba kita orang dengar. Apa nama tadi, peluang keemasan yang disediakan oleh pihak media Lawyer Sarawak tu kepada saya. Saya nak nyampaikan mesej tu kepada CM kita. Saya tu dah beri surat dengan CM tempoh hari. Saya pun bersama dengan kehadiran CM kita di Semunjan. Sige balas surat pun si ada. Si ada respon langsung CM kepada orang Semunjan. Jadi kekesalan, kekecewaan penduduk kampung terhadap ketua yang kita harap untuk membela nasib rakyatnya, rasa saya setakat tu belum ada. Mun ada pun dah dekat pilihan raya. Sebo aja minta maaf lah CM, minta maaf lah GPS. Dah cukup 58 tahun untuk kita orang nak bercerita tentang rakyat di Semunyan, tapi akhirnya kami orang dah tahu apa pesen kita orang tentang yang berlaku selama 58 tahun. Jadi macam ialah cerita saudara Mahmud, berdegar-degar saya nak bercerita di dalam Lawyer Sarawak. Alhamdulillah. Sebelum tu ada juga sidak pihak-pihak lain yang ingin untuk menjemput saya di dalam Radio Free Sarawak. Dan Alhamdulillah saudara Mahmud memberi peluang kepada saya untuk menyatakan apa isu sebenarnya di dalam kejadian buat laporan polis semalam. Adalah sekali lagi saya mengulangkan perkara di mana saudara Senabong beberapa kali didakwa secara berterusan oleh pihak polis. Jadi beberapa kes, 7 ataupun 8 kes atas kejadian serupa, dan hal ini saya nyatakan sekali lagi. Dan kami baru tahu bahawa pihak polis telah membuat bukti rekaan. Saya ulang berkali-kali. Pihak polis telah membuat bukti rekaan terhadap pembela NCR yang berani tampil mempertahankan hak mereka di tanah air mereka. Jadi Alhamdulillah, mungkin selepas ini saya mohon kepada penerbit Lawyer Sarawak, mungkin saya rasa berterima kasih cadangan saya supaya saya ingin menyebut tuan lawyer kita, Lawyer Dominic, untuk menyatakan perkara yang lebih tepat lagi. Jadi sekurang-kurangnya penduduk kampung, orang yang mempunyai hak tampil berani. Jangan kita takut. Apa ditakut kita? Kalau kita sekarang ini mempunyai kuasa di tangan rakyat, tunjukkan kuasa itu pada masa itu. Terutama sekali di kawasan Semunjan. InsyaAllah, andai kata saya diberi watikah untuk menjadi calon di N25 Semunjan, saya harap pengundi-pengundi di Semunjan dapat memberi sokongan kepada saya. Dan saya insyaAllah berjanji
apa-apa yang perkara yang patut saya buat untuk rakyat di Semenanjung, dan saya akan lakukan yang terbaik kepada pengundi dan penduduk di Semenanjung N25 Semenanjung. Ia yang saya dapat bagi tahu kepada penerbit kita, Saudara Mahmud. Sekian. Okey, Tuan. Terima kasih atas ulasan yang sungguh bersemangat. Jadi kami nak nanya sikit soalan, Tuan, boleh? Oh, boleh. Okey, berhubung dengan kes yang berlaku semalam ya, apa yang kami faham adalah Tuan Senabong itu tadi didakwa oleh polis atas kesalahan menceroboh tanah yang pada asalnya memang hak milik Tuan Senabong pun, melalui wang kampung. Wang kampung. Oh ya. Jadi soalan kami lah, kena berlaku laporan yang sama, laporan yang dua kali kan, dua kali betul. Laporannya dilaporkan, tapi bahan buktinya sama, iaitu gambar yang sama, tapi laporan dibuat oleh orang yang berbeza, betul, IO betul. Yang berbeza, betul. Dan foto yang tadi diambil oleh orang yang berbeza. Betul. Okey, ni macam betul lah. Dua laporan. Satu laporan, contohlah 1 hari bulan. 1 hari bulan November. Gambar yang sama, polis yang sama, IO yang sama, betul. Dan fotografer yang 1 bulan contohnya CA, okey. IO-nya CA juga. Okey. Kemudian pada 14 hari selepas ya, seminggu 2 minggu lepas 2 minggu lepas ya, ada satu lagi laporan yang bertajuk sama ya, tapi IO yang berbeza, IOB, dan fotografer yang berbeza, fotografer B. Tahu saya apa yang dimaksud oleh Saudara Mahmud. Gambar yang sama. Ya, betul. Jadi kes tu dah masuk dalam mahkamah. Ya, betul. Okey. Apabila masuk mahkamah, bahan bukti tadi ada persamaan. Ya. Jadi ia yang menimbulkan persoalan. Adakah pihak polis tu sengaja nak mengenak, nak ngenak Tuan Senabong dan Wang Kampung ya? Terima kasih Saudara Mahmud. Itulah keadaan yang berlaku kepada saya pun, dan termasuk Saudara Senabong. Sebab itulah tekanan kepada kami orang. Apabila pihak polis ini memberi tekanan seperti ini, seolah-olahnya orang kampung nangga sidak polis tu ngambil tindakan sampai ngebak ke mahkamah. Jadi anggapan sidak tu supaya rakyat takut. Ayah sebenarnya takut. Apabila takut, peluang sidak tu memang besarlah. Getinya tanahnya kelak si dapat dituntut oleh siapa-siapa. Getinya tanahnya kelak munnya hidroplo yang pun tanahnya getinya diberi oleh kerajaan kita, kerajaan negeri Sarawak tu beri dengan sidaknya kah? Jadi saya tu madah dari sudut macam ya lah. Kenapa yang saya madah macam ya? Sebab macam ni boleh company ya boleh dapat tanah. Okey. Mun dikira logik akal kita. Okey. Macam ni tanah ya boleh diberi sewenang-wenangnya kepada company. Okey. Tu secara untuk nak tepat untuk berkisah tentang permasalahan tadi. Kes tu sebenarnya dari permulaan memang antara penduduk kampung dengan company. Yang pelik yang dimaksud saya tu adalah apabila kes tu dituduh atas kes jenayah. Tu kes jenayah jadinya. Bukannya kes sibil lagi. Kes tu bukannya kes tanah. Kes tu dikira dituduh atas kes jenayah. Maksudnya
kes tanah tadi Dah hilang dah lalu ditolak katnya. Tolak ke tepi, nak dijak lalu lipu. jadi kes jenayah pula. tu Pakai nak nutup nak nutup cerita hal tu tadi. bahaya. Jadi apabila saya menekankan cerita itulah tekanan yang dibuat oleh pihak penguasa terhadap pejuang tanah NCR yang berlaku selama ini. Termasuk saya pun. Hari marik sebab apa? Mungkin kita nangga Tuan Senabong ikut rekod daripada laporan daripada Tuan Senabong, kes tu memang dah siap lagi. Tapi dilapor semua. Diangkat balik. Dia dimak sidak je balik. Dibuka baru kes tu. Dia yang pelik. Yang peliknya mengikut kata Tuan Senabong mungkin boleh rujuk balik dengan saudara Tuan Senabong yang ada kes tu dah siap lagi. Dibuka baru. Jadi apabila dibuka baru, sidaknya terkejut. Last minute sidaknya tu diberitahu. Berapa hari lepas ya untuk sebenarnya ada kes satu lagi sebenarnya. Beberapa kes yang dipanggil di mahkamah pada beberapa hari yang lepas, 2 hari yang lepas. Tapi yang jadi persoalannya kes yang dah retinya ditutup ataupun kes yang dah siap dagi tuduhan terhadap Tuan Senabong ya dibongkar baru. Ya cerita yang kita nangga gambar tadi sama. Tu keadaan sebenarnya. Bermakna di situ tekanan yang diberi pada pihak penguasa terhadap pejuang-pejuang tanah adat Bumi Putera, terutama yang diketuai oleh saudara Senabong kita. Ya sebenarnya. Jadi kisah tu adalah kes jenayah, bukannya kes tanah. Di manipulate tidaknya lagi. Kurang lebih macam ya. Bila kita nak nuntut hak kita pula yang jadi penjenayah. Di charge-nya mahkamah jenayah. Hebat penipuan yang berlaku di Semunjar. Apa kata orang, kita berharapkan pihak penguasa tadi menjaga keamanan. Tapi sebaliknya digunakan untuk melemahkan semangat rakyat tu. Jadi saya kira umpama kata orang bahasa orang kita tu potong sikit kelakar saudara kita, saudara Mahmud. Jadi bukan kita nak menuduh semua betul. Penguasa polis tu, penguasa kita, bukannya semua. Tapi dalam keadaan yang berlaku masa tu seharusnya masa hadapan perkara ini berlaku. Betul. Perkara tu jangan berlaku kepada orang yang diberi satu tanggungjawab. Betul. Dia yang dimahu oleh kita rakyat. Bukan kita nak bermaksud nak menyalahkan institusi polis tu. Kita nak memberi satu kesedaran juga kepada pihak penguasa supaya jangan berlaku macam ni lagi. Kerana rakyat kini tu rakyat yang celik. Betul. Celik. Bukan zaman dulu mari. Jadi zaman bapak kita. Betul. Taktik macamnya dah dapat dipakai. Lagi. Minta maaf, rakyat dah bersuara. Rakyat dah sedar. Alhamdulillah. Jadi usahlah nak menekan rakyat. Biarlah hak-hak rakyat dituntut secara baik. Jangan ditekan pula bila kita nak menuntut hak kita. Betul ke tuan? Betul. Tepat sekali. Jadi rakyat tu ada masa juga nak buat provokasi kecoh ke nak buat ada. Dannya pun banyak kerja. Cuma yang kita rasa sedih pemimpin yang ada tapi umpama bahasa yang kami nyatakan nang si ada rupa lah. Si ada rupa sidak tu. Jadi kedong saudara Mahmud menyebut dalam Loya Sarawak tu. Jadi berulang kali saya menyatakan apabila sekiranya siaran Loya Sarawak tu keluar kelak dan masa hari yang saya mula live masa yang sekarang tu bersama penerbit kita, masa tu adalah si M berada di gedung. Jadi saya dengan tegas surat yang saya beri dengan si M Maria rasa-rasa kami lah kali masuk lantong kali. Masuk lantong.
Jadi kurang-kurang walaupun CM nak bertanding di gedung pun siada hal. Nya nak bertanding di gedung on. Siada masalah. Siada masalah. Apabila rakyat nak nyokongnya pun on, jangan jadi timbul masalah. Tapi saya rasa berbangga dengan penduduk Semunjan. Saya rasa berbangga sebab saya lah orang yang benar-benar memperjuangkan tanah air kita di Semunjan ya. Tapi yang kita kesal, tanah berapa besar, beribu hektar di Semunjan diberi dengan company Cina. Dengar kita orang Semunjan. Jangan kita orang kesal dudi hari anak cucu kita di Semunjannya dah dudi hari kelak bertanah. Ayah ajak. Jangan kita orang madah, apa kena kerajaan tu? Siapa yang jadi kerajaan? Siapa yang membentukkan kerajaan? Yang membentukkan kerajaan kena tu apabila dun negeri Sarawak kita dah terbubar, dah bubar dan kita nak berpilih tu, kerajaannya adalah rakyat, dialah kerajaan. Jangan dak YB alawa. Jangan dak YB gambung dak sombong. Tapi apabila dah diberi kuasa dengan sidaknya ya Allah ya Tuhanku, saudara Mahmud, sidak tu nang si adalah rupanya nak nulung orang kampung. Lebih-lebih lagi mungkin kita nangga keadaan di Semunjan rasa sedih. Saya baru nangga dalam Facebook tadi, sidaknya ngadu, masalah orang kampung ngadu, masalah api kadang-kadang blackout selalu, air masalah berlaku. Jadi benda macam tu perkara asas lagi si ada. Belum ada kita rasa keselesaan dia ada. Jadi tiap kali datang pilihan raya kelak sidaknya ngembak nak pahit kosong di atas stage. Buka siapa? Madah pahit ya boleh keluar. Di atas stage ya mun dibuka sidaknya berapa kali. Jangan-jangan Abang Jo nak muka juga nak merasmikan pahit yang kosong ya. Kita di Semunjan dibulak oleh pemimpin GPS ya. Terutama sekali diketuai oleh YB Nordin. Dengar kita orang. Saya sih takut madah cerita kebenaran, cerita hal YB kita yang dah dilantik. Saya dengar sebelum tu tentang YB Nordin nak mula hotel 9 tingkat di gedung. Nordin, tentang kita di Semunjan ya, pasar Semunjan dia janji kau selamat tu nang si ada. Si ada saudara kita. Saya madah cerita kebenaran kita. Walaupun retinya saya harap Lawyer Sarawak tu menyerahkan apa yang saya nyatakan tu si perlu nak disekat-sekat. Sebab apa? Saya mau orang Semunjan dengar tentang rintihan apa yang berlaku di Semunjan. Tapi nya dah gago nak mula. Berapa bintang dah hotel di Polah Len Rodin di gedung. Dirasmi mungkin nak dengar-dengar desas-desus nak dirasmi oleh CM kita. Nak di Semunjan ya rasmi dulu. Saya nak madah dengan CM. Nak Semunjan jadi oleh BNGPS Polah dulu nak di Semunjan. Apa nama tadi? New Township di Semunjan ya perlu di Polah. Jangannya gago-gago nak mula di gedungnya. Polah nak di Semunjan dulu. Seperti mana dah dijantakan oleh YB Ola di dalam Dewan Undangan Negeri. Sampai kini tu belum ngecol pun di sini tempat New Township yang dibanggakan oleh orang Semunjan. Jelas saya madah dengan kita orang. Sedahal apa-apa pun perkara yang jelas perlu kita nyatakan. Tapi saya mengucapkan ribuan terima kasih sekiranya rakyat Semunjan, penduduk Semunjan, pengundi Semunjan buat perubahan kali itu dan beri peluang kepada saya sebagai calon N25 untuk kita orang si ada 2-3 nak nyokong saya. Karena saya betul-betul untuk bercerita tentang apa permasalahan yang perlu kita bawa suara yang berlaku di kawasan Semunjan sebagai wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri kelak. InsyaAllah. Okey, terima kasih atas penjelasan Tuan Happening Fadel. Okey, bersemangat. Kami pun si dapat lebih semangat dari Encik Happening tu.
Ya, sangat Terima kasih, bersemangat. saudara. Terima kasih. Okay. Alright, sehingga kita berjumpa di lain episod bersama saya di dalam Loya Sarawak dengan kemunculan jemputan yang lain. Ya, betul. Okay. Mungkin kita akan jemput YB Dominic. Ya, betul. Ya, Terima lawyer kasih. tanah untuk kesinambungan kes-kes yang berlaku di Semunjan. di Semunjan. InsyaAllah. Okey, sehingga di sini saja. Terima kasih kepada pendengar semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.